Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Webinar ini dianjurkan oleh LifeChamp dan ditaja oleh Bursa Malaysia Derivatives. Pada hari ini, kita akan mengkaji pengenalan kepada konsep niaga hadapan bahagian 2. Webinar ini dijangka akan berlangsung selama 90 minit. 60 minit pertama adalah khas untuk pembentangan dan 30 minit terakhir untuk sesi soal jawab. Disclaimer. The information in this webinar is for general information purposes only and is provided on an as-is basis without any representations or warranties of any kind. The information does not constitute legal, financial, trading, or investment advice, and it does not make any recommendation or endorsement regarding any and all products mentioned. All participants of the presentation and persons reading the information in these presentation slides are advised to seek independent advice and or consult relevant laws, regulations, and rules prior to relying on or taking any action based on the information presented. All examples and views expressed are entirely the presenter's own. LifeChamp Sdn Bhd, Bursa Malaysia Derivatives Berhad, and the Bursa Malaysia Group of Companies and the presenter do not accept any liability for the information provided during the presentation and in the presentation slides, including but not limited to any liability pertaining to the accuracy, completeness, or currency of the information, and for any investment or trading decisions made on the basis of this information. Berikut adalah jadual untuk webinar Bursa Malaysia Derivatives sepanjang tahun ini. Hari ini, sesi ini akan dikendali oleh Encik Amir Ali. Amir 55 mempunyai pengalaman luas selama 26 tahun di dalam industri pengurusan pelaburan, termasuk dalam perkara-perkara berkaitan pelaburan patuh syariah. Beliau pernah berkhidmat sebagai penganalisis pelaburan, pengurus penyelidikan, pengurus atau ketua pelaburan dan ketua pembangunan perniagaan. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai ketua eksekutif selama lebih 8 tahun menerajui 3 buah syarikat pengurusan pelaburan atau danak unit amanah. Berkaitan pasaran niaga hadapan, beliau pernah memegang lesen wakil pengurus pelaburan niaga hadapan semasa berkhidmat sebagai ketua eksekutif OSK Asset Management Sdn Bhd, sebuah syarikat pengurusan pelaburan dan pengurusan pelaburan niaga hadapan. Amir berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan kepujian dari Universiti Islam Antarabangsa. Beliau memerlukan kejaya sebagai wartawan kewangan atau corporate pada tahun 1988 dan selepas itu memasuki industri pengurusan pelaburan pada tahun 1990 sehingga bersara pada tahun 2016. Beliau banyak memberi latihan berkaitan pengurusan pelaburan, dana unit amanah dan pengurusan kewangan peribadi. Seterusnya, saya akan mempersilakan Encik Amir Ali untuk meneruskan sesi webinar pada hari ini. Terima kasih Cik Smita. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum. Dan selamat malam. Pada hari ini kita kembali bertemu selepas sesi yang pertama 2 minggu lepas, di mana saya telah membuat penerangan bahagian satu pengenalan kepada konsep niaga hadapan. So pada malam ini kita akan berbincang pula bahagian 2 berkenaan dengan tajuk yang sama, pengenalan kepada konsep niaga hadapan. Dan sebagaimana yang telah saya beritahu 2 minggu lepas, pada malam ini kita akan ada banyak membuat pengiraan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan haruslah menyediakan pensel atau pen dan juga kertas supaya bukan saja tuan-tuan dan puan-puan melihat daripada slide yang saya telah sediakan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga membuat pengiraan atau contengan supaya dengan itu memberikan pemahaman yang lebih baik. Kerana dalam pengiraan ni tuan-tuan kalau lihat sahaja memang susah nak faham, tetapi tuan-tuan kenalah
menulis sama kiraan-kiraan tersebut. So pada hari ini apa yang kita akan lakukan dalam masa 55 minit sehingga 9.30 malam nanti ialah yang pertama kita akan ulang kaji sedikit bahagian pertama iaitu bahagian 2 minggu lepas. Kita recap sedikit. Yang kedua kita akan berbincang tentang long and short dalam pasar niaga hadapan. Dan ketiga kita akan bincang berkaitan profil ganjaran. Kemudian kita akan bercakap tentang margin. Profil ganjaran banyak ada calculation, margin pun ada calculation dan kemudian kita bercakap tentang leverage. Juga banyak calculation dan kita lihat implikasi ke atas adanya margin dan leverage. Dan kemudian daripada itu 9.30 insyaAllah kita akan mula dengan soal jawab. Tuan-tuan dan puan dah bersedia So ulang kaji bahagian pertama. So tuan-tuan apa itu derivatif Ingat lagi tak yang apa yang kita bincang 2 minggu lepas? Saya cuma bagi contoh terus senang. Kita bagi contoh hari itu minyak kelapa sawit mentah. Minyak kelapa sawit mentah. Kemudian kita ada harga semasa minyak kelapa sawit mentah. Harga pada hari ini kalau kita nak jual beli. Kemudian kita juga ada harga minyak masa hadapan minyak kelapa sawit mentah. Maksudnya harga masa hadapan yang ditentukan pada hari ini. Jadi minyak kelapa sawit ni apa? Itu adalah bahan. Jadi instrumen asas. Kemudian nilai semasa instrumen asas ialah harga semasa. Kemudian yang harga masa hadapan ini ialah harga futures dan ini yang dipanggil sebagai derivatif. Dan yang kedua yang masyhur di Malaysia ialah satu lagi yang mana asasnya ialah harga saham komponen FBM KLCI. Dan kita juga lihat jumlah saham dan juga apa yang dikatakan sebagai free float. Kemudian kita ada FBM KLCI dan kita ada FBM KLCI futures. Jadi itulah yang kita lihat. Yang harga FBM KLCI ini merupakan derivatif kepada FBM KLCI. Dan selain daripada itu, apa yang telah kita bincangkan sebelum ini ialah kumpulan 4 jenis derivatif yang ada. Yang setakat inilah, yang satu ialah kontrak hadapan. Ingat lagi ya tuan-tuan, forward contract. Kemudian kita ada kontrak niaga hadapan atau futures contract. Kemudian kita ada kontrak pilihan atau dalam bahasa Inggeris options contract. Dan kita ada swap. Dalam bahasa Inggeris juga swap. Dan ingat lagi tuan-tuan, apakah 3 tujuan transaksi derivatif? Kita nak aktif dalam transaksi derivatif, kita mesti tahu apa tujuannya. Ada 3 tujuan. Ingat lagi tuan-tuan? Betul-betul. Satu ialah lindungan nilai atau hedging yang ada seorang tu tanya 2 kali saya rasa soalannya pada 2 minggu lepas. Yang kedua spekulasi. Ramai individu yang mengambil bahagian dalam transaksi derivatif ini ialah untuk spekulasi. Dan yang ketiga penggerak pasaran atau market makers yang lebih kepada mereka yang dalam bank pelaburan yang menyediakan apa yang kita panggil liquidity dalam pasaran. Dan selepas itu tuan-tuan, apa itu kumpulan instrumen asas kepada sesuatu derivatif. Saya ada memberikan 4. Yang pertama komoditi. Yang kedua saham. Ini merupakan instrumen asas. Komoditi tadi kita bercakap tentang CPO. Dan saham, kadar faedah. Dan juga indeks. Indeks tadi kita bercakap tentang FKLI. Dan satu lagi tuan-tuan, jenis-jenis derivatif yang ada di Bursa Malaysia, berapa banyak tuan-tuan? Ada 3 ya. Yang pertama, derivatif komoditi. Sini salah satunya termasuklah CPO, FCPO. FCPO ialah derivatif komoditi. Dan derivatif equity, kemudian dan yang derivatif equity ni ialah salah satunya ialah FKLI lah. Dan derivatif keuangan. Derivatif keuangan ni yang macam kita cakap hari tu macam Triman Clibor, 3 year MGS futures, 3 Clibor futures, 3 year Malaysia MGS futures, itu adalah contoh-contoh derivatif keuangan yang ada diniagakan di Bursa Malaysia.
Okey tuan-tuan, cukup sekadar itu. Kita telah ambil masa dalam 5 minit tadi untuk mengulang kaji perkara-perkara penting yang asas yang perlu difahami. Dan sekarang ni kita akan masuk kepada bahagian kedua, iaitu long and short dalam pasaran niaga hadapan. Nah, apa itu long, apa itu short? Jadi long ni tuan-tuan ialah perjanjian untuk membeli sesuatu pada masa hadapan pada harga yang ditetapkan pada hari perjanjian. Ini katakan contoh tuan-tuan, saya nak jual rumah saya, lagi sekali cakap cerita pasal saya nak membeli rumah tuan. Saya nak membeli rumah tuan. Jadi saya kata saya nak beli rumah tuan tapi 3 tahun lagi ataupun 3 bulan lagi, katakan 3 bulan lagi saya nak beli rumah tuan. Harga kita tetapkan pada hari ini, hari perjanjian. Itu long. Kalau short pula ialah perjanjian untuk menjual. Saya nak jual rumah saya, tapi saya kata saya nak jual dalam masa 3 bulan lagi. Adalah sebab-sebab tertentu, tak boleh jual sekarang kan. Lagi 3 bulan. Tapi saya jual hari ini, perjanjiannya pada hari ini, harga ditetapkan pada hari ini, tetapi penjualannya akan, transaksinya akan dibuat pada pertukaran hak milik itu semua akan dibuat pada 3 bulan akan datang. Itu short, kita menjual. Itu secara mudah lah, secara mudah untuk kita cakap. Tapi itu bukan di financial market, jual rumah ni. Tapi dalam financial market ni, kita katakan kita beli FCPO. Kita nak beli crude palm oil, minyak mentah, minyak sawit mentah. Lepas tu yang kedua, kita nak jual minyak sawit mentah. Tuan-tuan pergi short minyak sawit mentah, tuan-tuan ada tak minyak sawit mentah nak dijual? Tak ada kan tuan-tuan? So dalam financial market bila kita short, kita tidak perlu mempunyai sesuatu yang hendak dijual semasa transaksi short dibuat. Jadi tuan-tuan kata tuan-tuan nak jual CPO, tapi sebenarnya tuan-tuan tak ada pun CPO di rumah. Tak ada pun di gudang, tetapi tuan-tuan boleh menjualnya. Itu ialah transaksinya. Okey, tuan-tuan faham long and short. Long ialah beli, short ialah jual. Okey tuan-tuan. Sekarang ni kita pergi pula ke yang ketiga, kita melihat profil ganjaran. Profil ganjaran. Apa itu long profil ganjaran? Kalau kita lihat untuk long futures, ni ada graf sikit tuan-tuan. Kalau long futures ni, long apa tuan-tuan? Beli beli. Jadi katakan kita beli pada harga sini. Ini harga F ni harga. Harga futures. Katakan harga pada masa kosong ialah masa yang kita beli ialah di sini. Jadi nampak tuan-tuan, kalau harganya naik, apa yang jadi tuan-tuan? Kita dapat keuntungan. Harga naik. Kita dalam keuntungan sampailah kalau katakan kita jual di sini, keuntungan kita ialah di sini. Tetapi kalau katakan harganya turun selepas pembelian tersebut, ataupun pembelian kita naik kemudian turun, tak sempat jual dia turun balik sini, maka apa yang kita akan dapat ialah kerugian. Keuntungan di bawah kosong ialah kerugian. Yang sini semua kerugian. Jadi di sini kita kerugian. Jadi graf ni perlu kita faham lah. Jadi kalau long, harga selepas pembelian lebih tinggi daripada harga yang dimeterai, kita buat keuntungan. Kalau harga sekarang ni kurang daripada harga yang kita beli, maka kita sedang mengalami kerugian. Itu profil ganjaran untuk long. Untuk short pula dia terbalik tuan-tuan. Short dia terbalik. Short ni katakan ini harga yang kita beli. Pada hari yang kita beli ini harganya. Bila harga turun, kita dapat keuntungan. Turun lagi dapat keuntungan. Tapi turun takkanlah sampai habis. Kalau sampai kosong, inilah keuntungan kita maksimum. Dan kalau dia naik, kita akan dapat apa tuan-tuan? Kalau naik harga lebih daripada yang harga kita beli, kita akan mengalami kerugian. Jadi kalau kita lihat balik semula, yang di sini, apa tuan-tuan boleh lihat di sini? Kerugian
ialah setakat ini keuntungan tidak ada limit. Yang sini pula keuntungan ada limit, kerugian tak ada limit. Ini falsafah short dan long yang perlu difahami. So inilah keuntungan short, dan saya nak berikan beberapa contoh, 4 contoh tuan-tuan. Contoh keuntungan bila pasaran naik. Pasaran naik, macam mana cara dia? Katakan tuan-tuan, yang ini saya ambil harga-harga yang seminggu lepas lah. Kita tengok. Tapi FCPO Jun, hari ni tutup berapa tuan-tuan? Petang tadi. Tutup 2,120. Paper ni saya buat sebelum ni lagi. Lebih kurang. Katakan tuan-tuan, transaksi tuan-tuan, tuan-tuan long satu kontrak FCPO pada 2,100 satu kontrak. Tuan-tuan ingat lagi tak tuan-tuan, satu kontrak CPO berapa banyak tan? 25 tan. So kita kali 25. 2,100 kali 25 ialah 52,500. 52,500 ringgit. Ini belian nominal. Kemudian yuran exchange clearing rate. Jadi jumlah yang tuan-tuan sebenarnya kena bayar atau pelaburan tuan-tuan sebenar ialah RM52,503. Walaupun sebenarnya tuan-tuan hanya bayar margin. Kemudian nanti kita akan bercerita pasal margin. Tuan-tuan hanya bayar margin saja. Tapi inilah belian tuan-tuan. Kosnya RM52,503. Kerana tuan-tuan long, jadi itu beli. Bila tuan-tuan settle untuk belian ialah sebenarnya tuan-tuan jual. Jual pada RM2,120. Jadi tuan-tuan kali 25, RM53,000. Yuran exchange kita tolak. Tadi campur, kos mesti campur. Ini kita tolak. RM3. Jadi tuan-tuan pun dapat RM52,997. Jadi berapa untungnya tuan-tuan? Untungnya ialah RM494. Begini. Contoh keuntungan pasaran naik dan tuan-tuan long. Pasaran naik dan tuan-tuan long, tuan-tuan buat duit. Contoh keuntungan pasaran turun. Ini kalau orang yang biasa dalam pasaran saham, stock market, yang tak pernah masuk futures, dia terkejut juga macam mana pasaran saham turun kita buat keuntungan. Ini bukan pasaran saham, ini pasaran futures. Pasaran futures kita boleh buat keuntungan bila pasaran turun. Macam mana tuan-tuan? Contoh. Ini pun saya buat sebelum ni. Hari ni berapa FKLI tutup? 1,640.5 hari ni. Jadi transaksi ni, katakan short satu kontrak FKLI pada 1,680. Katakan tuan-tuan short. Short apa tuan-tuan? Jual. Tapi tuan-tuan tak ada apa-apa sebenarnya. So jualan 1,060, satu kontrak berapa? Satu mata indeks ialah RM50. Ingat tuan-tuan, 2 minggu lepas saya beritahu. So satu kontrak RM50, 1,680, 84,000. Kalikan 2 ni 84,000. Yuran exchange clearing yang ini RM5, yang tadi RM3. Jumlahnya 83,995. Kenapa saya tolak? Tak campur. Tadi awal campur. Yang tadi campur ialah beli. Yang ni jual ialah tolak. Tuan-tuan. Setakat ni tuan-tuan okey Okey, alhamdulillah saya nampak semuanya nampak senyum So belian nominal pula tuan-tuan. Bila nak belian nominal, bila tuan-tuan harga dah jatuh, tuan-tuan settle. Jadi bila settle short, sebenarnya tuan-tuan beli balik Jadi tuan-tuan square your position. Jadi bila beli pada 1,670, kita kali RM50, kerana satu indeks mewakili RM50. Jadi nilai kontrak RM83,500. Yuran exchange clearing RM5, campur kerana kita beli dan jumlahnya RM83,000. Minta maaf ini RM83,505. Dan keuntungan kita ialah RM505. Ada perbezaan di sini. RM510. Jadi biar saya betulkan dulu. Ini ada silap sedikit. Saya pun kurang pasti macam mana dia boleh silap. Minta maaf. Jadi ini ialah RM83,505. Begini tuan-tuan.
Mana saya nak buat ni? Oh. Miss Mita, can you come in? Miss Mita? Kita nak tunggu kan, kita punya technical bagi kita. Okey. Minta maaf tuan-tuan, kita akan terpaksa ke bawah semula. Ini kita minta maaf. Tapi dalam calculation ni tak boleh salah. Bila salah kita kena betulkan. Okey, kita keuntungan ialah so bila pasaran naik tuan-tuan bila pasaran naik kita short satu, kita short, kita kontraknya ialah FCPO 2100. Katakan short kita short pada RM2,100. Ini kerugian kita pasaran naik rugi. Yang ini tidak ada dalam pasaran saham. Tidak ada. Jadi kita pasaran naik tapi kita rugi. Tapi dalam pasaran pasaran futures kita boleh rugi ini contohnya, kita short satu kontrak FCPO, jualan nominal 2,100 kali 25 tan, 52,500, balik semula sama tadi Yuran exchange RM3 dan 52,497. Kita jual kita tolak. Kita belian 2,120, yuran exchange RM3 dan jumlah RM53,003. Jadi bila kita tolak, kerugian ialah RM506. 52,497 tolak RM53,003, kita jadi RM506 kerugian kita. Faham tuan-tuan? Pasaran naik kita rugi. Contoh kerugian ialah bila pasaran turun, kita boleh rugi juga. Contohnya tuan-tuan, long satu kontrak FKLI, kita long kita long 1,680, mana kita beli. Jadi kita beli dengan harga RM84,005 dengan yuran exchange tadi. Dan kita settle satu kontrak FKLI pada 1,670 dengan kita kalikan dengan RM50 dapat RM83,500. Kita terpaksa tolak RM5 tadi tu. Kita hanya dapat banyak ni. Yang ini tolak yang ini, kita rugi RM510. So ni tuan-tuan, jadi maknanya sekarang ni apa yang kalau kita lihat profil ganjaran. Dia ada 4 situasi. Kalau kita long, harga yang kita jual lebih daripada harga yang kita beli, kita dapat keuntungan. Kita long, harga yang kita jual kurang dari harga yang kita beli, kita rugi. Long ni orang yang biasa dengan pasaran stock market, pasaran saham biasa ni. Dia memang dia orang handal lah. Tuan-tuan memang handal di segi ni. Tapi bila short ni kita kena fikir terbalik pula. Bila short ni, bila harga sekarang, harga tuan-tuan jual lebih tinggi daripada harga tuan-tuan beli. Sebenarnya bukan tuan beli, tuan jual. Tuan-tuan rugi. Bila short ni, PO ni tuan-tuan jual sebenarnya. Rugi. Bila short juga, harga yang tuan-tuan settle lebih rendah daripada tuan-tuan yang asalnya, kontrak asal iaitu jual, dan tuan-tuan untung. Jadi ini rumusan profil ganjaran yang kita patut fahami sebelum kita mengambil apa-apa position dalam futures market. Okey tuan-tuan. Harap tuan-tuan clear. Okey, sebelum kita masuk ke sesi yang seterusnya iaitu margin. Ini sama ada long atau short, ramalan perjalanan harga yang betul berupa asas penting kepada natijah keuntungan dalam transaksi.
Jadi macam mana nak buat ramalan perjalanan harga itu, sesi pada bulan Oktober ini tuan-tuan akan diberikan lebih kita akan share lebih apa dengan tuan-tuan bagaimana nak buat ramalan. Tapi ramalan ni pun bukan 100%, dia ada 70%, 80% dan sebagainya, dan juga ada pengurusan risiko ke atas ramalan-ramalan ini. Itu kemudian, itu bulan 10. InsyaAllah, panjang umur. So margin tuan-tuan. Margin pula, apa itu margin tuan-tuan? Satu konsep yang kritikal dalam dagangan niaga hadapan ni, margin. Kalau niaga hadapan ni tak ada margin ni memang orang tak masuk lah. Macam nak bayar 80,000 kan? So ada dua jenis margin. Satu ialah margin permulaan. Apa margin permulaan tuan-tuan? Ini deposit. Stockbroker akan minta, future stockbroker akan minta deposit atau wang pendahuluan. Jadi sebelum tuan-tuan boleh membuka posisi long atau short, tuan-tuan kena letak deposit. Kalau nominal value katakan tadi 50,000 kan. Depositnya bukan 50,000. Depositnya nanti kita bincang berapa. Jadi dengan letak deposit tu tuan-tuan boleh dah transaksi 50,000 ataupun yang tadi FPLI 80,000. Margin penyelenggaraan, margin ni ialah nilai minimum position yang diperlukan. Tuan-tuan dah beli, margin permulaan. Lepas dah beli, tuan-tuan simpan malam ni, besok nak transaksi. Jadi yang itu dipanggil sebagai margin penyelenggaraan. Nanti kita akan lihat apa yang tuan-tuan perlu buat kalau apa yang berlaku lah. Kita bagi contoh-contoh. So margin sekarang ni sejak berkuat kuasa 13 Februari 2019 ni, margin untuk FCPO 4,000 satu kontrak. Tapi kalau tuan-tuan yang ingat tadi saya cakap FCPO Jun 2020. Tapi kalau tuan-tuan nak transaksi FCPO bulan semasa 4,500. Tambah 500 demi margin. Saya spekulasi mereka ingat lagi tiga sebab yang kita transaksi dalam pasaran hadapan. Salah satunya ialah spekulasi. Orang yang spekulasi dia tak masuk bulan semasa. Saya dah bagi tahu dua minggu lepas. Spekulator tak masuk bulan semasa. FKLI pula 4,000 je. Sama margin permulaan. Margin penyelenggaraan pun sama 4,000. So ini nilai margin ni sentiasa dikaji semula oleh Bursa Malaysia dan perkiraannya menggunakan satu program yang mereka namakan SPAN, SPAN. Yang pun boleh ubah ataupun variable. Yang paling kritikal dalam formula ini ialah volatility. Naik turun harga pasaran niaga hadapan. Jadi kalau volatility tinggi, maka tinggilah margin. Volatility rendah, maka rendahlah sikit marginnya. Jadi tak payahlah nak tengok apa formula-formula itu, biarlah bursa yang menentukan. Kita hanya dapatkan announcement, pengumuman daripada bursa untuk mengetahui sama ada ia masih kekal 4,000 atau naik atau turun. Okey, margin permulaan tuan-tuan. Okey, sekarang kita kena cakap sikit pasal margin permulaan. Margin permulaan untuk FCPO berapa tadi tuan-tuan? 4,000 So 4,000 bukan bulan semasa. Kalau bulan semasa 4,500 kita tak interested dengan bulan semasa kita tidak berminat. So sekarang ni nilai kontrak ialah saya mengambil harga semalam ni 2,112 ni berdasarkan FCPO pada 15 Mac 2019. 15 Mac ni bila berapa hari ni 28 tuan-tuan ini quite some time ago, iaitu bila kita buat slide ini 2,112 kali 25, RM52,800 nilai kontrak. Tetapi tuan-tuan beli nilai nominal. Sebenarnya bila tuan-tuan beli atau jual, bila tuan-tuan long atau short kontrak ini, sebenarnya nilai kontrak itu RM52,800 seandainya ia berada pada 2,112. Tetapi tuan-tuan hanya bayar 4,000. Cukup. Maknanya nisbahnya 7.58% sahaja. Peratusan yang tuan-tuan bayar hanya 7.5%. Ini yang dikatakan margin dan kita lihat nisbahnya 7.58%. Jadi ini saya dah bagi tahu tadi lah. Dan kemudian margin penyelenggaraan juga RM4,000 bukan bulan semasa.
Jadi contoh pertama, tuan-tuan buka posisi tuan-tuan pada RM2,112 setan. Jadi bila kita kali 25 jadilah 52,800. Setakat ni okey tuan-tuan Kemudian esoknya FCPO ni kontrak turun ke RM2,072 setan. Jadi kita kali 25 dapatlah 51,800. So bila long tuan-tuan and then short, apa jadi tuan-tuan sekarang ni? Bila long, ini bukan short ni, long tuan-tuan masih maintain tetapi value yang tuan-tuan ada sekarang RM1,000 kurang daripada yang tuan-tuan beli. Jadi maknanya tuan-tuan ada defisit RM1,000. Jadi marginnya RM4,000. Asalnya tadi margin permulaan RM4,000 dah transfer ke sini. Jadi tuan-tuan ada RM4,000. Tetapi sekarang ada defisit RM1,000. Apa yang tuan-tuan perlu buat ialah tuan-tuan kena tokok RM1,000 itu. Supaya margin ini jadi balik RM4,000. Kerana bila ada defisit, RM4,000 tolak RM1,000 jadi RM3,000. Jadi tuan-tuan perlu tokok balik semula pada RM1,000. Yang ni biasanya dibuat pada akhir transaksi. Dan tuan-tuan kena buat kena tambah. Kalau tidak nanti kena force selling pula. Ini satu. Dan satu lagi kita lihat contoh kedua, kita buka posisi tadi long ini kita buka posisi short pada 2012. 2112. Sama macam tadi. Dan esoknya FCPO naik ke 2144 setan. Kita short, besok naik. Pasal kita apa ni? Kita keep one night kita simpan satu malam. Jadinya 53,600. Apa jadi tuan-tuan? Kita ada defisit. 52,800 tolak 53,600 ialah 800. Defisit. Apa nak buat? Sama juga kita perlu tokok. Kita tambah margin penyelenggaraan kerana margin penyelenggaraan tidak lagi bernilai 4,000 kerana nilainya telah jatuh 800. Jadi kita kena tambah RM800 untuk balik semula kepada margin yang minimum. Ini untuk FCPO. Untuk FKLI pula, margin permulaan, tuan-tuan, margin permulaan ialah RM4,000. Betul tuan-tuan? Tadi kita dah bercakap tadi RM4,000. Kemudian nilai kontrak 1,676.5 katakan. 1,676.5 kali 50. Berapa tuan-tuan? 83,825. Ini apa ni? Nilai kontrak berdasarkan kepada FKLI pada penutup 15 Mac 2019. Saya faham lah yang tutup tadi 1,640. Jadi yang ini kita buat awal lagi. Dan kemudian daripada itu nisbahnya, maknanya apa yang kita lakukan sekarang ini ialah walaupun kontraknya bernilai RM83,825, margin permulaan ialah RM4,000. Jadi bermakna tuan-tuan hanya bayar 4.77% sahaja. 4.77% sahaja daripada nilai kontrak. Okey tuan-tuan, saya nak tanya sikit. Kita buat satu case study sikitlah tuan-tuan. 1,000 berapa tuan-tuan FKLI ditutup sebentar tadi, pukul 5 suku petang tadi. 1,640.5. 1,000 berapa tuan-tuan? 1,640.5. Saya nak tanya, berapakah nilai kontrak FKLI pada harga tersebut? Katakan tuan-tuan short ke long ke,
pada nilai tersebut. Berapa sebenarnya nilai kontrak tu? Tuan-tuan, berapa? Nak bagi hadiah jauh sangat? Tak ada, tuan-tuan. So, nilai kontrak berapa, tuan-tuan? Betul. 82,25 ringgit. Ini saya tak tulis ni, saya pakai mouse ni tulis ni. RM82, 82,000 ringgit, RM25. Okey, tuan-tuan. Jadi, margin dia berapa peratus, tuan-tuan? Berapa peratus, tuan-tuan? Margin dia. Macam mana nak kira? 4,000 bahagi 82,000, RM25. Berapa, tuan-tuan? 4.8 berapa? 876 kan? Jadi 876 kita jadikan dia 2 jadi 4.88%. Okey, tuan-tuan. So margin penyelenggaraan RM4,000. Contoh pertama, buka posisi long pada 1,676.5. Berapa, tuan-tuan? RM83,825. Kita dah kira yang tadi. Esoknya FKLI turun ke 1,664.5. So 83,225. Apa jadi, tuan-tuan? Kita long, esoknya turun. Kita tak jual lagi, dah turun. Long kita beli, turun. Apa jadi ni, tuan-tuan? Kita defisit. Nak kata rugi tidak, pasal kita belum jual lagi. So defisitnya berapa? 83,000. Oh, kejap, tuan-tuan. Saya tepat. 83,000. 225 tolak 83,825 ialah 600. Jadi kita perlu tokok sebanyak atau tambah deposit sebanyak RM600. Dan margin penyelenggaraan, contoh 2, kita buka short position pada sama 1,676.5 dan esoknya FKLI naik. Kita short, lepas tu naik. Apa jadi, tuan-tuan? Kita pula ada defisit 500. Kenapa? 83,825 tolak yang ini dapat defisit 500. So kita kena tambah 500 supaya margin kita kembali ke RM4,000. Okey, tuan-tuan. Dari segi margin. Okey. Kita dah habis margin, cuma ada satu cadangan. Kadang-kadang ni kita rasa, alamak, tiap-tiap hari nak tambah. Tiap-tiap hari nak tambah ataupun hari ni tambah, besok tak payah ambil balik. Lepas tu lusa tambah lagi lah benda. Supaya kita tak sentiasa perlu menambah deposit. Apa yang boleh kita buat ialah deposit yang kita letak di syarikat niaga harapan bagi tujuan margin dan juga bagi tujuan penyelenggaraannya lebih tinggi daripada apa yang diperlukan. Maksudnya macam ni, tuan-tuan. Deposit RM4,000. Margin permulaan yang RM4,000, margin penyelenggaraan RM4,000. Kita letak RM5,000. Jadi bila defisit sampai RM1,000 tu, tuan-tuan tak akan diminta untuk tambah. Kerana dah ada. Tapi cuma dari segi risk management, tuan-tuan kena monitor. Itu. Dan saya tak pula cadangkan letak tinggi sangat. Pasal nanti kan kita tidak mengawal selia pelaburan kita sendiri. Okey, tuan-tuan. Kita ada lagi 20 minit sebelum sesi soal jawab. Kita masuk ke item yang kelima, iaitu leverage. Leverage ni apa, tuan-tuan? Kemampuan mengguna modal yang secara relatifnya rendah bagi mempunyai pendedahan kepada nilai yang lebih besar. Penyebab dia ada margin. Jadi margin ni sebenarnya menyebabkan ada leverage. So tadi kita cakap margin 4%, 5%, 8% dan sebagainya. Jadi kalau katakan contoh margin 10%.
tuan-tuan beli benda 1,000, tuan-tuan bayar 100. Itu margin 10% lah tu kan. Tuan-tuan beli 1,000, tuan-tuan bayar 100. Leverage dia berapa tuan-tuan? 10 kali. Jadi 1 bahagi margin, 1 bagi 10% ialah, ataupun 1 bagi biar saya tulis sikit. 1 bahagi 0.1. Berapa tuan-tuan? Ialah 10. Itu jadilah yang ni 1 bagi margin. Jadi margin dan leverage. Semakin kurang, semakin rendah margin, maknanya kalau dia turun 5%, leverage dia makin tinggi. Okey, manfaat. Apa itu manfaat daripada leverage, tuan-tuan? Okey, sekarang tadi kita dah tulis semua ni. Kita letak exchange dan clearing. Jadi untuk memudahkan calculation kita, saya tak mau dah. Yang ini semua tak mau. Jadi kita dapat RM750. Yang ini keuntungan ialah sebelum yuran exchange dan clearing ialah RM750. Saya tambah balik RM6 tu. Jadi Allah. Nasib baik. Okey. Jadi tuan-tuan, kita lihat keuntungan tuan-tuan berapa? RM750 keuntungan. Keuntungan sebelum yuran dan exchange dan clearing fee. Sebenarnya modal tuan-tuan ialah RM4,000. Kenapa modal tuan-tuan yang RM4,000? Kerana tuan-tuan letak RM4,000 saja. Tuan-tuan tak letak RM52,500. Jadi kadar keuntungan tuan-tuan sebenarnya ialah 18.75%. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan. 18.75%. Tetapi sebenarnya kalau kita nak kalau kita lihat pelaburan sebenar tuan-tuan belum termasuk exchange dengan clearing fee lah RM52,500. Pelaburan sebenar. So kadar keuntungan sebenarnya kalau kita lihat 750 bahagi 52,500 ialah 1.43%. Kadar keuntungan jika tiada margin. Tuan-tuan letak 52,500, tuan-tuan untung 750. 1.4%. Tetapi kalau kerana tuan-tuan letak 4,000 saja, keuntungan tuan-tuan 18.75%. Jadi ini calculation dia lah. Jadi saya nak bagi ini agak detail sedikit, tapi tak apa. Margin tuan-tuan ialah 7.62%. 4,000 bahagi 52,500. Nisbah dia kan. So leverage dia ialah 13.125. Kenapa? Ialah 1 bahagi yang ini. Ataupun leverage ni ialah 52,500 bahagi 4,000. Ataupun 1 bahagi 0.0762, kita dapat 13.125. Tuan-tuan lihat ini yang penting ni. Leverage dia 13.125. Kalau tuan-tuan sebenarnya melabur semua, tuan-tuan perlu 52,500. Sebenarnya untung tuan-tuan 1.48% saja. Tetapi kerana leverage tuan-tuan 13.125%, kita kali dua-dua ni, itulah keuntungan efektif tuan-tuan. Inilah manfaat daripada leverage. Bila untung tu sebenarnya perubahan dia sedikit je dari segi nominal. Tetapi dari segi efektif, tuan-tuan dapat keuntungan yang banyak. Kadar keuntungan yang lebih tinggi daripada kadar yang sepatutnya. Saya panggil ini sebagai kadar keuntungan efektif. Bersamaan leverage kali kadar keuntungan tanpa margin. Faham tuan-tuan? Ini semua kita tengok. Yang ini on the upside. On the upside. On the downside macam mana tuan-tuan? Ini yang penting. Kerana kalau kita tak faham, kita hanya tengok upside je. Tapi dalam kita mentelaah ni, kita kena tengok dua-dua. Upside dan downside. Yang tadi manfaat. Yang ini saya tulis risiko. Risiko daripada leverage. So yang sini kita kurangkan, semua tak nak yang clearing tak ada. Katakan yang sini kita sebenarnya rugi 1,000 daripada perubahan kita long 1,680 dan kita settle dekat 1,660.
kerugian RM1,000 sebelum yuran exchange dan clearing fee. Yang ini macam mana pula tuan-tuan? So kerugian kita 1,000, kerugian kasar kerana dia belum campur yuran. Modal kita berapa tuan-tuan? 4,000. Aduh, 25% kita rugi. Kan? Jadi pelaburan sebenar kita ialah 84,000 sebenarnya. Jadi kadar kerugian kalau kita tiada margin ialah 1.19%. Jadi margin kita 4.76%. Leverage kita ialah sebenarnya 21 kali. FKLI ni leverage dia tinggi tuan-tuan, 21 kali. Yang tadi berapa? Yang tadi 13 kali, yang ni 21 kali. Jadi walaupun gerakannya hanya 1.19%, kerana marginnya 21, leverage dia 21 kali, maka ada keuntungan efektif ialah 25%. Kadar keuntungan ke kerugian tuan-tuan? Kadar kerugian. Pasal yang di sini tuan-tuan rugi. Jadi ruginya 1.19% kalau tuan-tuan letak 84,000, tetapi di sini tuan-tuan sebenarnya rugi 25%. Tapi mungkin tuan-tuan kata, kenapa pengiraan ni penting? Walaupun saya letak 4,000, tapi saya tahu benda tu 84,000. Jadi sebenarnya saya rugi 1.19. Mungkin tuan-tuan cakap macam tu. Kenapa 25%? 1.19 lah. Tidak tuan-tuan. Pasal dalam futures, kalau tuan-tuan ada 84,000, dalam futures, kalau tuan-tuan ada 84,000, apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan beli 21 kontrak. Pasal apa? Modal satu marginnya 4,000 dengan ada 84,000, tuan-tuan sebenarnya boleh beli sampai 21 kontrak. Jadi maknanya itulah sebenarnya pasal tuan-tuan tak lihat kepada pelaburan sebenar. Tuan-tuan hanya lihat kepada modal tuan-tuan. Jadi itu sebenarnya. Pasal kerugian efektif juga ialah kita lihat kepada modal yang tuan-tuan keluar, bukan kepada pelaburan sebenar atau pelaburan nominal dipanggil. Okey tuan-tuan. Jadi yang ini pun kita kena lihat, manfaat pun kita lihat, risiko pun kita kena faham. Jadi apakah implikasi ke atas margin dan leverage? Apakah implikasi ke atas margin dan leverage tuan-tuan? So bila kita ada margin, ingat tuan-tuan yang benda ni, margin ialah 10%. Contoh margin 10%, leverage-nya ialah 10 kali. Ingat tadi kita ada bercakap tentang perkara ni. Jadi sekarang ni kalau kita kata leverage ialah 10 kali. Kita kata leverage 10 kali, kita ambil kat sini, tak payah nak tukar yang lain, leverage 10 kali. Kalau harga nominal naik 2%, berapakah keuntungan efektif? Tuan-tuan boleh kira? Berapa keuntungan efektif? Ingat tadi? Jawapannya adalah 20%. Keuntungan efektif ialah 20% daripada modal yang digunakan. Dan kalau harga nominal turun 2%, berapa tuan-tuan? Harga nominal turun 2% dan tuan-tuan long. Yang ini cerita dua-dua ni long. Bila long, harga nominal turun dan tuan-tuan rugi efektif. Also juga 20% daripada modal. Jadi tuan-tuan kena fikir masak-masak benda ni. Bukan saya nak menakutkan tuan-tuan, tetapi saya nak fahamkan tuan-tuan tentang apa yang tuan-tuan boleh dapat daripada pasaran, iaitu keuntungan, dan juga apa yang boleh menanti tuan-tuan, iaitu kerugian. Jadi dia ada pengurusan risiko untuk dari segi untuk mengurangkan kerugian. Kerana kerugian boleh terlalu tinggi. Jadi nanti saya akan beritahu apa cara dia. Dan yang ini penting juga.
Bolehkah semua margin lenyap? Tuan-tuan letak margin 4,000. Boleh habis tak 4,000 tu? Jadi kita buat calculation sedikit. Untuk FCPO, margin ni berapa tuan-tuan? 4,000 setiap kontrak. Satu kontrak ialah 25 tan kan? Tapi harga yang ditunjukkan yang 2,112 tu ialah 1 tan. So bila kita 4,000 kita bahagi dengan 25, RM160 setan. Jadi maknanya kalau harga sekarang 2,160, dia turun ke 2,000, tuan-tuan belum lagi katakan belum lagi sampai masa untuk margin call lah. Tuan-tuan sebenarnya dah habis lah. 4,000 tu memang dah habis lah. Tak ada dah. Dia wipe out. So itu untuk FCPO. Dan untuk FKLI pula, margin dia 4,000 satu kontrak dan setiap satu mata indeks ialah RM50. Jadi 4,000 bagi RM50 ialah 80 mata indeks. Jadi kalau 1,680 tiba-tiba market jatuh 80 point, jadi 1,600 habis. Itu kalau tuan-tuan long. Kalau tuan-tuan short pada 1,600, kadang-kadang tuan-tuan ingat dia akan turun lah. Tiba-tiba naik ke 1,680 pun sama. Maka margin yang 4,000 itu akan lenyap. Ini kita masuk tanpa kita lihat cost brokerage, yuran exchange dan clearing. Jadi tuan-tuan, bagi saya lah, ingat tadi yang saya cakap tadi, kita janganlah letak 4,000, letaklah 5,000. Tapi janganlah letak banyak sangat. Kenapa kita letak 5,000? Supaya kita ada leeway 1,000 tu supaya taklah asyik nak pergi transfer duit untuk tambah. Tetapi jangan letak terlalu banyak sangat kerana bagi saya margin penyelenggaraan yang ada itu sebenarnya membina disiplin seseorang dalam transaksi niaga hadapan. Dalam transaksi niaga hadapan ni memang perlu sangat disiplin. Kalau tak ada disiplin memang problem. Habis duit kita nanti. Kalau pasaran bergerak bertentangan dengan apa yang kita fikir unjurkan. Jadi bila margin penyelenggaraan, bagaimana tuan-tuan? Katakan tuan-tuan kata saya ini dalam futures market ni tuan-tuan kena ada satu pendirian. Okey. Berapa tuan-tuan tahu futures market ni untuk mereka yang mempunyai profil risiko yang tinggi. Tinggi. Ada setengah orang kata amat tinggi. Terlalu tinggi. Pasal dia pakai leverage. So memang tinggi. Paling tinggi 5 lah. Kalau skala 1 hingga 5, 5. Yang ini 5. Jadi tuan-tuan kena fikir, kena letak, okey ini duit, ini RM2,000. Hangus tak apa. Maknanya tuan-tuan kata saya sanggup hilang RM2,000. Maknanya itulah risiko maksimum saya. Mungkin saya tengok ada beberapa orang, ramai juga yang ada pada hari ini. Mungkin Tuan A kata saya 2,000, saya 3,000. Encik Z kata ada saya 4,000. Ya masing-masing mempunyai nilai yang berbeza. Katakan 2,000. Saya boleh hangus 2,000 untuk satu kontrak ini dan tuan-tuan masuk satu kontrak. Tuan-tuan letak 4,000. Jadi bila margin penyelenggaraan tuan-tuan dah kena tokok 2,000, maknanya itulah maksimum tuan-tuan patut settle. Tuan-tuan patut settle kerana itulah maksimumnya. Jadi bila 2,000, bila masih lagi 1,000, tuan-tuan kata boleh lagi. Kalau dia reverse, dia kurangkan kerugian dan dia dapat balik keuntungan. 1,500 masih lagi boleh. Tapi the moment dia dapat sampai RM2,000 margin call jumlah, itulah masanya tuan-tuan kena buat keputusan bite the bullet. Dalam bahasa pelaburan kita pakai bite the bullet. Just close your eyes, jual. Bukan jual, settle. Jadi kalau tuan-tuan long, tuan-tuan kena buat short. Untuk settlekan the long position. Kalau tuan-tuan short, tuan-tuan kena longkan position supaya yang short itu settle. Kenapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tunggu lagi, mungkin tuan-tuan akan rugi lebih daripada 2,000
lebih daripada apa yang tuan-tuan sanggup rugi. Ini dalam futures market. Disiplin ini terlalu penting, tuan-tuan. Jangan lupa apa yang saya katakan ini. Dan untuk akhir kata, sebelum kita buka kepada soal jawab, dalam futures market ini kita boleh memperoleh keuntungan sama ada semasa pasaran naik ataupun pasaran turun. Kita ingat tadi kan profil keuntungan tuan-tuan, profil ganjaran tadi Dan yang kedua, kita boleh memperoleh keuntungan besar disebabkan keperluan deposit yang rendah secara relatif. Yang kita dah cakap tadi tentang leverage, margin dan leverage. Atau kita juga boleh alami kerugian besar. Kita boleh perolehi keuntungan besar, kita boleh juga alami kerugian besar. Okey, saya dan tuan-tuan, kita pada hari ini, kita mungkin Cik Smita akan memberikan sedikit penerangan kepada tuan-tuan berkenaan dengan Bursa Marketplace, satu tempat yang mana website yang mana tuan-tuan boleh belajar secara live tentang futures market ini. Cik Smita, boleh teruskan? Okey, terima kasih Encik Amir Ali. Okey, sekarang jika anda hendak virtual trading dan virtual portfolio ini, anda boleh ke www.bursamarketplace.com. Lepas tu boleh login dan register. Okey. Anda boleh register menggunakan akaun social media seperti Facebook, Twitter dan also Google+. Okay, register kat sini. Dan untuk langkah-langkah futures trading plan game, langkah pertama pergi ke laman web www.bursamarketplace.com. Dan langkah kedua, klik learn. Langkah ketiga, klik start futures. Dan langkah keempat, klik add futures contract to trading plan. Okey, sekarang tiba masanya untuk sesi soal jawab. Jadi kalau anda ada soalan-soalan, boleh letak dekat question box. Okey, sila tanya soalan ya. Agaknya terlalu teknikal lagi ni. Oh. Jadi tiada siapa yang ada soalan ke? Okey, Encik Amir Ali ada soalan. Ya. Dalam futures market, volume ditentukan oleh bilangan kontrak. Apa dia? Okey. Lagi? Okey, lagi soalan. What is the best? Dalam apa? Dalam futures market? Dalam futures market, volume ditentukan oleh bilangan kontrak. Okey. Itu je soalan dia. Apa itu, statement ke apa atau apa? Soalan. Okey, tak apa. Kita pergi ke soalan yang kedua dulu. What is the best way to leverage our fund? Best way to leverage our fund. To leverage our fund. Oh, I see. Okey, saya kurang pasti soalan ni kerana soalan ni terlalu general. What is the best way to leverage our fund?
Yang pertama, bila kita bercakap tentang leverage, kita bercakap tentang mengambil risiko yang lebih tinggi. Jadi apa yang saya cakap ialah there is no one best way. Itu terpulang kepada masing-masing. Tetapi bila tuan-tuan bercakap tentang fund, katakan saya mengambil pengertian bahawa tuan yang bertanya soalan tu menajankan, katakan saya mempunyai wang sebanyak RM100,000, katakan bagaimanakah caranya yang terbaik supaya dana ini boleh kita uruskan, dan bagaimana pula caranya untuk kita masukkan elemen leverage dalam dana ini. Jadi saya selalu mengatakan bahawa saya selalu berpendirian dan hasil daripada percakapan dan juga diskusi dengan pelanggan-pelanggan saya sebelum ini, tidak ada siapa yang sanggup mengambil risiko ke atas keseluruhan dana beliau. Kalau boleh saya ambil balik Cik Smita, boleh saya dapatkan balik presenter. Okey, boleh. Sekejap ya. Saya sebagai presenter. Okey, ambil je presenter. Okey. Okey, saya sekarang jadi presenter, show my screen. Okey, saya nak, what is it? Sekejap tuan-tuan, saya ni pun tak Cik Smita minta tolong Saya nak buat tulisan sedikit. Okey. Jadi untuk keseluruhan dana tuan-tuan yang RM100,000 ni, tidak ada orang yang pernah saya jumpa yang kata saya boleh mengambil risiko yang paling tinggi untuk setiap keseluruhan RM100,000. Jadi bermaknanya tuan-tuan tidak boleh mengambil, kerana kalau tuan-tuan habis RM100,000 tu habis tuan-tuan. Jadi apa yang perlu ialah, apa yang boleh ialah tuan-tuan kena lihat daripada RM100,000 tu berapa banyak sebenarnya yang tuan-tuan boleh fikir, kata saya sanggup hilang duit tersebut. Allahuakbar. Saya sanggup hilang duit tersebut. Jadi bila katakan RM100,000 yang tuan-tuan ada, tuan-tuan kata saya hanya boleh ambil 10% untuk hilang. Maknanya RM10,000 tu tak kisah, hangus-hangus lah. Jadi yang itu sahaja bahagian yang tuan-tuan boleh leverage kan. Tuan-tuan boleh ambil leverage, dan tuan-tuan kena faham bila RM10,000 tu hilang, maka tuan-tuan kena stop daripada membuat pelaburan ataupun trading yang mempunyai risiko yang terlalu tinggi. Berapa banyak nak ambil leverage itu terpulang kepada margin kepada setiap instrumen yang ada. Macam FKLI dia ada marginnya tersendiri, FCPO itu ada margin tersendiri. Jadi saya menjawab sebenarnya daripada fund management perspektif. How many percent of your fund that you can leverage depends very much on how much you can afford to lose from your total fund. Itu jawapan saya lah. Silakan. Okey. Saya harap saya menjawab soalan tersebut. Okey, soalan yang seterusnya. Saya. FKLI lebih sesuai untuk trading bagi beginners atau FCPO? Soalan yang agak hebat. Jadi saya sebenarnya gini, dua-dua pun sama. Jadi kalau tuan-tuan, saya dah beritahu tahun 2 minggu lepas, FCPO syariah compliant, FKLI bukan syariah compliant. Jadi itu mungkin satu consideration pada tuan lah, sama ada tuan nak ambil FCPO atau FKLI. Sama ada tuan beginner atau tidak, bagi pandangan saya dua-dua pun lebih kurang sama lah. Cumanya kalau tuan-tuan lihat margin yang 4.77% pada FKLI dan margin 7.58% pada FCPO menunjukkan bahawa volatility
FKLI itu lebih tinggi, volatility FCPO lebih tinggi daripada volatility FKLI. Sebab itu nisbahnya rendah, tetapi leverage FKLI pula tinggi sangat. Jadi bagi saya kedua-duanya sama. Yang penting ialah risk management. Mana satu risk management yang tuan-tuan perlu lakukan. Yang terbaik ialah seandainya tuan-tuan lebih faham dengan pergerakan FCPO, maka kontrak FCPO itu lebih baik untuk tuan-tuan mulakan. Seandainya tuan-tuan memang dah fasih dengan pasaran saham dan biasa melihat macam mana macam mana KLCI naik turunnya, apa yang penyebab naik turunnya dan sebagainya, maka dengan itu FKLI mungkin merupakan instrumen yang lebih baik, futures yang lebih baik untuk tuan-tuan. Apapun ini bukan jawapan yang definite. Ini hanya andaian saya berdasarkan kepada pengalaman dan juga melihat daripada kawan-kawan yang pernah trade FCPO dan FKLI. Tapi apa yang penting ialah sebagaimana Cik Smita bercakap tadi, bursamarketplace.com tadi, itu adalah satu platform yang terlalu baik untuk tuan-tuan dan puan-puan mencuba-cuba cuba-cuba dulu untuk membuat trading dalam futures market, kerana ianya sebagaimana Cik Smita cakap tadi, ianya virtual market. Tuan-tuan tidak letak duit tuan-tuan konon-konon ada duit dalam tu dan tuan-tuan buat trading. Trading pun kalau bahasa Melayu kita kata konon-konon lah. Jadi bila tuan-tuan untung pun tuan-tuan konon-konon untung, kalau rugi pun konon-konon rugilah. Jadi kalau tuan-tuan rugi, tak payah tuan-tuan pengsan. Kerana tuan-tuan tak rugi apa-apa pun sebenarnya. Jadi daripada situ, dengan pengalaman daripada market yang betul, tuan-tuan sebenarnya transact itu dengan market yang betul, dengan situasi yang betul. Cuma tidak menggunakan duit dan kontrak itu pun sebenarnya tak ada. Kontrak itu tak ada sebenarnya, tapi tuan-tuan beli gitu. Itu adalah yang terbaik yang tuan-tuan boleh lakukan untuk menimba ilmu, pengalaman dalam transaksi futures market ini. Saya harap saya dapat menjawab dengan baiklah soalan ini. Kerana bagi saya lah, bursamarketplace.com ni amat baik sebagai satu platform untuk kita belajar. Ada soalan lain Cik Smita? Ya, ada. Okey, soalan yang seterusnya. Sesi lepas Encik Amir mention pasal harga KLCI berbanding dengan harga FKLI. Katakan harga FKLI lebih rendah daripada FKLI. Kita menjangka KLCI boleh turun lagi memandangkan KLCI adalah mother kepada KLCI. Adakah selepas KLCI turun, kita menjangka FKLI akan turun juga memandangkan FKLI adalah derivative KLCI? Example, how do we make use of price difference between KLCI and FKLI to help us speculate when trading FKLI futures? Okey, soalan yang baik. Tapi saya rasa ini jawapan ni sebenarnya dalam silibus untuk bulan Oktober ni. Tapi tak apa, tak apa, kita boleh bercakap. Tapi apa yang kita lihat, kalau tuan-tuan boleh buat satu macam formula, formula iaitu KLCI tolak FKLI. Jadi tuan-tuan ada satu kolom yang baru, KLCI tolak FKLI. Apa tu maknanya? Kalau dia positif, bermakna KLCI premium, FKLI berada pada diskaun. Jadi bila diskaun tu maknanya mereka yang dalam futures market kata CI akan turun lagi. Jadi itulah, sama ada tuan-tuan nak buat FKLI tolak KLCI atau KLCI tolak FKLI, tak kisah. Tapi yang penting positif negatif tu tuan-tuan faham. Yang itu bila dia widen dan dia boleh widen the positif, dia boleh the widen the negatif. Jadi biasanya apa yang kita buat,
yang saya biasa buat ialah dia akan ada maksimum positif dan ada maksimum negatif. Bila sampai ke maksimum, itulah masanya saya reverse position saya. Jadi mungkin tuan-tuan, saya nak tulis pun susah di sini. Saya rasa itu kita tunggu bulan Oktober dan saya akan, kalau saya buat presentation tersebut, kalau saya ada masa buat presentation tersebut, saya akan menunjukkan perkara ni. Ini lebih kepada kita melihat macam mana volatility. Begitu juga bila kita trade call futures, call warrants dan sebagainya, kita lihat volatility. Bila volatility paling tinggi, kita tahu bila sama ada kita nak jual, beli atau jual. Kalau volatility rendah, kita tahu bila sama ada kita nak beli atau jual. Begitu juga di sini, the spread between the CI dengan FKLI, dia kalau konsisten susah nak buat keputusan, tetapi kalau dia macam pergi kepada maksimum, kita tahu bila maksimum tu memberi satu indication bahawa kemungkinan market akan membuat reversal. Mungkin ada orang tak setuju dengan apa yang saya katakan. Ini observasi saya lah. Tapi kebiasaannya apa yang lakukan oleh seseorang yang membuat yang speculate FKLI ini, mereka lebih kepada melihat kepada carta FKLI. Saya lihat mereka ramai yang membuat sebagai spekulator, mereka lebih kepada melihat hanya FKLI charts dan daripada situ mereka membuat keputusan sama ada long atau short. Yang lebih kepada yang melihat perbezaan atau spread di antara CI dengan FKLI ini ialah mereka yang menggunakan futures ini untuk hedging. Untuk hedging, mereka akan menggunakan lebih kepada spread ini. Okay, harap saya menjawab kepada soalan tersebut. Okey, soalan yang seterusnya, boleh terangkan lebih lanjut kenapa spekulator tidak memilih trading dalam kontrak semasa? Kenapa spekulator tidak? Okey, kontrak yang ni bukan bulan semasa. Kontrak untuk bulan semasa, spekulator hanya ambil untuk FKLI. Untuk FKLI, bulan semasa ialah bulan yang paling disukai. Tetapi apa yang saya kata tadi, jangan ambil bulan semasa, ia merujuk kepada FCPO. FCPO. Kenapa FCPO? Bukan kerana ada 500 ekstra untuk margin yang dikenakan oleh Bursa Malaysia, ada lebih 500, tapi ada sebab lah kenapa lebih 500 tu kan. Tetapi apa yang sebabnya ialah kita tidak mempunyai masa, mungkin kita tidak mempunyai masa atau kita limitkan masa, kita hadkan masa kita untuk memperolehi keuntungan. Apa maksud saya? Okey, begini tuan-tuan. FKLI, ingat lagi tak? FKLI settlement dia apa tuan-tuan? FKLI settlementnya ialah cash. Cash. Dan dia settle ujung bulan. Ingat tuan-tuan, 2 minggu lepas. Jadi kalau katakan saya long FKLI bulan semasa, katakan pada 1,600, dan saya biarkan, saya tak tutup pun, saya tak settle dengan satu short position, saya tak settle, dan akhirnya akhir bulan 1,620. Apa yang saya dapat tuan-tuan? Saya ada 20 point margin di situ. Saya akan dapat settle cash settlement. Bursa Malaysia Derivative akan membayar saya keuntungan tersebut. So begitu aja, senang. Saya tak perlu nak buat apa-apa. Saya dapat keuntungan. Kalau saya rugi, saya terpaksa bayar. Itu je. Tetapi untuk FCPO tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat bulan semasa, bila penutup bulan semasa tuan-tuan? Ingat lagi? Pertengahan bulan. Ingat lagi kan tuan-tuan? Pertengahan bulan. FKL ujung bulan, yang ni pertengahan bulan. Hari ni berapa bulan? 28. Jadi bulan semasa sekarang ni ialah sebenarnya kontrak bulan April. Bulan April ialah kontrak bulan semasa. Kerana dah lepas 15 bulan. Jadi apa yang berlaku ialah, katakan saya long position. Long maknanya beli.
long position dan saya tak settle. Saya terlupa nak settle pada pertengahan bulan depan, iaitu kontrak bulan semasa. Apa jadi tuan-tuan? Yang jadi ialah saya terpaksa beli 1 tan CPO. Tuan-tuan nak beli ke tuan-tuan? CPO 1 tan? Jadi oleh yang sebab demikian, spekulator memang tak masuk bulan semasa. Kerana takut perkara ini berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya menghadkan masa saya dari hari ini 28 Mac, esok dah 29 Mac, hanya sehingga 15 hari bulan April untuk mempunyai peluang gerakan yang harga yang memberikan manfaat kepada saya. Jadi itu dua sebab utama kenapa kita tidak masuk bulan semasa untuk CPO. Saya harap saya menjawab soalan tersebut dengan jelas. Terima kasih. Okey, Encik Amir Ali, soalan yang seterusnya. Adakah ia lebih rendah risiko berbanding future trading dari segi price action dan risk reward? Apa yang lebih rendah? Adakah boleh ulang? Adakah ia lebih rendah? Adakah ia lebih rendah risiko berbanding future trading dari segi price action and risk reward? Tak, yang ini ialah risk, futures trading. Yang mana satu yang lebih rendah risiko? Saya tak faham. Bila lebih rendah, futures trading berbanding dengan mana satu? Berbanding future trading dari segi price action dan risk reward. Ya, saya faham itu, tapi soalan tak tercerna. Ini tu rujuk kepada siapa? Spread future. Ini. Dia reply spread future, tuan. Oh, spread itu saya tak masuk. Yang kalau nak spread itu semua terlalu teknikal. Yang itu kita masukkan dalam yang lebih. Yang spread future apa? CI dengan FKLI. Dia tanya. Dia boleh jawab Dia boleh bagi soalan jawab FCP, apa ni? Dia jawab FCPO. Okey, FCPO. Masalah kita di bilik lain. FCPO. Saya tak dapat nampak. FCPO antara bulan. Intermarket. Oh, intermarket. Yang itu kita tak masuk. Hari ni saya tak nak bagi orang lain confuse. So hari ni kita tidak masuk soalan ini. Pasal yang ni advance sikit kan, antara bulan. You go intermonth jadi lebih lebih advance, dan saya tidak. Biasanya soalan kita ialah soalan yang untuk hari ni. Yang ni dah bukan beginning. This is not beginner. Saya minta maaf. Okay. Later we will move into it. Okay, so soalan seterusnya, macam mana untuk terlibat dalam futures trading secara profesional dan bukan secara retail? Profesional bukan retail? Senang saja. Tuan-tuan jadilah fund manager. Itu saja. Bila tuan-tuan jadi fund manager, tuan-tuan jadi fund managers rep, futures fund managers rep. Sekarang ni semua fund managers rep satu license. Dulu ada Futures Industry Act, ada Securities Industry Act, sekarang semuanya ada Capital Market Services Act kalau di Malaysia jadi profesional maknanya tuan-tuan ialah seorang yang bertugas bekerja dengan syarikat, dan tuan-tuan juga boleh menjadi seorang trader di syarikat broker futures. Itu pun boleh. Jadi maknanya instead of jadi pelanggan, tuan-tuan sebenarnya berada di situ hanya sebagai trader. Then you are a professional trader. Tuan-tuan juga boleh jadi professional traders ataupun hedger dengan bertugas di syarikat-syarikat sebagaimana saya cakap 2 minggu lepas, iaitu di syarikat-syarikat palm oil kerana mereka hedge jualan mereka. Juga dengan syarikat-syarikat yang ada palm oil mill, mills yang proses oil palm, yang proses fresh fruit branches, FFB, kerana mereka pula membeli. Jadi mereka hedging. Yang itu semua adalah profesional dalam futures market ini.
Tuan-tuan juga ada juga apa syarikat-syarikat minyak yang juga mempunyai profesional yang trade futures ataupun hedging dalam futures untuk minyak. So yang itu tuan-tuan boleh jadi profesional lah. Yang retail ni biasalah kan. Yang hari ni untuk retail. Okey, saya harap saya menjawab soalan. Okey, soalan yang seterusnya. Adakah cara pengiraan untung sama dengan pengiraan rugi? Katakan harga 1676 kita long, next month jadi 1678. Untung kita RM 500 ke? Dia untung, dia sebenarnya sama tau. Kalau kita, bukan sama lain. Bila untung dan rugi, mana saya pun kurang pasti di mana. Bila untung, dia kurang sedikit. Katakan pergerakannya 20 mata, ataupun 2 mata macam tuan-tuan bagi tahu tadi. Bila 2 mata, 2 mata, bila untungnya dia sebenarnya kurang daripada rugi. Rugi itu lebih. Kenapa? Perbezaannya ialah clearing fee dan juga brokerage dan sebagainya. Jadi itu perbezaannya. Jadi kalau kita tak masukkan elemen fee tersebut, clearing fee, brokerage fee dan sebagainya, maka keuntungan gross adalah sama. Saya harap saya dapat jawab soalan tu. Itu yang dapat 494, yang ini RM506. Yang 494 tu ialah kita tolak RM3 tu. Transaction cost. Jadi itu yang bila untung 500 sebenarnya kita tolak RM6 jadi 494. Ingat tadi Tetapi bila kita rugi, kita rugi RM506. Faham? Kita untung gross 500. Terpaksa tolak kos RM6 jadi 494. Bila kita rugi 500, kita orang Bursa Malaysia tak akan bayar tuan-tuan RM6 tu. Tuan-tuan juga kena bayar Bursa Malaysia RM6 tu. Jadi tuan-tuan rugi RM506. Itu sebenarnya beza. Kenapa tuan-tuan nampak perbezaan sedikit antara rugi dan untung walaupun perbezaan pergerakan mata itu sama. Saya harap saya menjawab soalan tersebut. Okey, Encik Amir Ali, untuk soalan yang terakhir. Dari segi risk management, apa komponen yang penting? Sorry? Dari segi risk management, apa? Apa komponen yang penting selain risk per trade? Komponen yang penting Selain risk per trade. Oh, I see. Risk per trade. Okay. Risk per trade ni apa? Risk per trade ni macam we are willing to take 2% of the account. Yang tadi saya cakap lah 10% dan sebagainya kan. Selain daripada risk management ni, yang kita kena faham tentang market lah. Kita faham market. Saya masih ingat lagi, saya mula-mula sekali sebelum saya jadi wartawan dulu, saya masuk satu futures company juga. Dan bila saya masuk dalam pelaburan pun, kita kena faham dengan apakah faktor-faktor yang sebenarnya influence, yang memberi impact kepada pergerakan harga-harga FCPO. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan harga FKLI. Jadi dari segi risk management ni maknanya kita kena faham. Okay. Contohnya, kalau CPO ni kita kebiasaannya inventory CPO yang bila dia buat announcement inventory CPO ni akan memberikan satu impact kepada harga CPO, harga FCPO. Begitu juga kalau tuan-tuan trade crude oil, minyak, inventory crude oil juga akan menyebabkan pergerakan harga. Dia selalu begini. Tuan-tuan jangan tengok kalau crude palm oil punya inventory naik, harga akan turun, tuan-tuan kata. Kerana supply bertambah. Tidak, tuan-tuan. It is not
the actual increase or reduction dalam inventory itu yang menyebabkan harga akan naik atau turun. It is the result against the expectation. Ini yang beza sekarang, tuan-tuan. Is the result sama ada dia punya apa tu, inventory-nya, adakah inventory-nya bukan lebih tinggi atau rendah daripada sebelumnya, tetapi adakah inventory-nya itu lebih tinggi atau rendah daripada expectation atau unjuran yang dibuat oleh profesional. Itu yang akan menyebabkan harga naik atau turun, yang dikatakan sebagai adjustment to the new fundamentals. Jadi maknanya tuan-tuan kalau nak trade FCPO kena faham perkara tu. Kalau tuan-tuan nak trade FKLI juga kena faham juga. Kadang-kadang katakan apa ni, walaupun dia punya correlation ni tak terlalu tinggi, R-squared yang rendah daripada 75%, tetapi kadang-kadang ada impact Dow Jones ke atas FKLI, KLCI. Jadi katakan Dow Jones turun 700 poin. Jadi adakah KLCI akan turun 20 poin? Macam tu. Jadi ataupun Dow Jones naik 700 poin, apa akan jadi? Naik. CI adakah akan naik 20 poin? Jadi itu juga akan memberikan satu impact ke atas FKLI. Jadi dari segi risk management, of course, how much you are willing to lose, that's risk per trade lah kan. Tetapi yang lainnya tu ialah perkara-perkara fundamental yang tuan-tuan perlu faham tentang apa ni, tentang transaksi futures market ini. Dan kalau kita nak letak risk management ni, banyak lagi perkara yang kita boleh bincang. Okey. Soalannya dah tamat. Habis Alright. Ya, tiada lagi soalan. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan kerana selama lebih kurang 90 minit kita telah bersama-sama, dan saya berharap apa yang telah dikemukakan pada hari ini ada memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya untuk mereka yang telah pun trade, saya harap ini memberikan satu yang sedikit tambahan kepada tuan-tuan. Kepada yang baru, tuan-tuan perlu menelaah lebih dan gunakanlah futures marketplace ni sebagai apa ni, bursa marketplace.com, www.bursamarketplace.com. Gunakannya sebagai satu platform untuk tuan-tuan faham dan fasih dalam transaksi futures market ini sebelum tuan-tuan memulakan langkah ke alam yang sebenar. Terima kasih. Okey. Okey, tadi ada orang nak tengok slide futures bersama marketplace, ada step kan? Okey. Oh, I see. Okay. Ya. So just tunjuk step ni. Okey. Nak saya cakap ke? Okey. Okey tuan-tuan, begini cara dia, simulation dia. Tuan-tuan pergi ke bursamarketplace.com. Kemudian tuan-tuan klik learn, learn, kemudian tuan-tuan klik start futures, and then tuan-tuan klik add futures contract to trading plan. Jadi tuan-tuan kalau ada kamera ke apa, tuan-tuan snap apa dia ni. Tapi yang penting tuan-tuan masuk je bursamarketplace.com dan tuan-tuan create account. Sebagaimana yang Cik Smita katakan tadi, tuan-tuan boleh create account melalui Facebook dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Amir Ali. Terima kasih Cik Smita. Dan terima kasih semua.
Okey, so webinar seterusnya adalah seperti dalam slide ini. Pada tarikh 18 April 2019. So, untuk register boleh pergi ke link ini dan register. Webinar ini adalah pasal spread trading dan anda amat digalakkan menyertai webinar ini jika anda memahami bahasa Mandarin. Okey, dengan itu kita akan mengakhiri webinar kita hari ini. So, terima kasih Encik Amir Ali. Sama-sama. Terima kasih kembali. Okey, terima kasih.